selama dia berada pada salah satu daripada 6 majlis ini. Yang pertama, fi masjidi jama'atin, berada di masjid untuk solat berjemaah. Yang kedua, inda maridin, berada di sisi orang sakit. Au fi janazah, berada bersama dengan jenazah atas tujuan untuk disempurnakan jenazah sehinggalah disolat dan dikebumikan. Au fi baitihi, atau berada di rumahnya. Maksud di rumah ni, di rumahnya sendiri, yakni duduk di rumah untuk menghindari keburukan, sebagaimana dalam hadis Muaz yang telah ditunjukkan oleh penulis, lafaznya au qa'ada fi baitihi fasalima wa saliman nasu minhu. Seseorang itu duduk di rumahnya, maka selamatlah ia dan selamatlah manusia daripadanya. Dia selamat daripada kejahatan orang lain, dan kalau dia berbuat jahat, kejahatan dia tidak kena orang lain, maka yang selamat adalah berada di rumah. Au inda imamin muqsit, atau berada di sisi seorang pemimpin yang adil. Yu'azziruhu wa yuwaqqiruhu, dia membantunya dan memuliakannya. Ataupun yang keenam, fi mashhadi jihadin, berada di medan jihad. Pertama, berada di masjid. Kedua, bersama dengan orang sakit. Yang ketiga, ketika ada kematian. Yang keempat, berada di rumahnya sendiri. Yang kelima, berada di sisi pemimpin yang adil. Dan yang keenam, berada di medan jihad, medan peperangan. Dalam keenam-enam keadaan ini, seseorang mukmin itu diberi jaminan bahawa ia berada di bawah lindungan dan jagaan Allah. Hadis riwayat At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir. Kita berada pada situasi mana? Kalau tidak semua pun mungkin kena ambil 2 atau 3 daripadanya. Berada pada masjid yang disolatkan, dianjurkan solat berjemaah. Ataupun kita menziarahi orang sakit. Ziarah orang sakit ni besar pahala sebenarnya. Salah satu amalan yang membolehkan kita dapat pahala besar adalah iyadatul marid, ziarah orang sakit. Digambarkan oleh Nabi kelebihannya seperti berada fi khirfatil jannah, pada satu ruang taman syurga. Ziarah orang sakit seperti kita berada pada satu ruang taman syurga. Tetapi kita tidak merasainya sebab balasan untuk kita dapat ganjaran ini bukan di dunia tetapi di akhirat. Sebab apabila seseorang sakit, kita ziarah dia, maka kita yang ziarah disunatkan untuk mendoakan agar dia sembuh sakit, agar dia sembuh daripada sakitnya. Dan makruh bagi orang yang sakit pula meminta kepada orang yang ziarahnya agar didoakan untuknya. Kita orang Melayu biasa, kalau kita sakit, orang jumpa ambo ni uzur lama dah 2-3 bulan tu dekat doa, dia kata buat sembahyang hajat. Lalu kita kata, apa salahnya? Saya hanya minta dia doa untuk saya. Makruh. Kecuali kalau orang ziarah tu sendiri mendoakan tanpa diminta. Hak sakit tak minta pun. Untuk bab sakit saja, untuk bab sakit, bab lain tak apa. Bab lain kalau orang tu bermusafir. Kita kata nak ke mana? Nak bermusafir. Oh, nak pergi jauh. Oh, doa orang bermusafir dimakbulkan. Kata kalau berdoa semasa bermusafir, jangan lupa pada saya dalam doa tu. Berdoa juga untuk saya supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa saya, supaya dimurahkan rezeki. Itu boleh. Sebab itu dalam situasi orang yang bermusafir. Tapi kalau kita dalam keadaan sakit, kita minta orang lain doakan untuk kita, hukumnya makruh. Makruh dari sudut kerana mengurangkan nilai tawakal kita kepada Allah, nilai tawakal. Tetapi bagi orang yang zair, menjadi pengunjung kepada orang sakit, maka disunatkan dia mendoakan. Dan janganlah sampai si sakit ni pula, pesakit ni yang minta kepada orang yang ziarah dia, doakan untuk saya. Tak perlu minta. Tak perlu minta. Sebab tu kita kena belajar faham bahawa di antara hakun muslim alal muslim, hak orang Islam kata orang Islam, salah satunya iyadatul marid, ziarah orang sakit. Dan bila ziarah, faham-faham sendirilah, kita tolong doakan untuk dia, tak perlu dia minta. Dan orang sakit pula jangan minta.
Kalau nak berdoa, kita berdoa sendiri, jangan minta. Meminta orang yang ziarah kita doakan untuk kita yang sakit, dia anggap makruh. Dia anggap makruh. Itu ada dalam perbahasan para ulama berhubung dengan masalah ini. Tapi ramai orang tak tahu. Ramai tak tahu. Kita jumpa pergi mana ziarah sakit, dia kata dia ni tak apa sihat, jangan lupa tulis doa lah hamba. Takkan kita nak ajar dia? No, nak kata makruh tu. Dia sakit dah, tension dia. Dia kata aku sakit dah. Ngoyak gitu pula. Tapi kalau kita tahu keadaan di masjid, maka bila kita ditimpa dengan kesakitan, sekali-sekali diuji sakit, maka kita sendiri yang membanyakkan doa, dan orang yang ziarah kita doakan untuk kita tanpa kita terlebih dahulu minta dengan dia. Tak payah minta, masing-masing boleh faham sendiri bahawa dalam bab ini doa itu perlu dilakukan secara terus tanpa adanya permintaan ataupun tawar-menawar. Ada minta. Baik, kita pergi kepada yang berikutnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lil masjidi autadan al malaikatu julasa'uhum in ghabu yaftaqidunahum wa in maridu aaduhum wa in kanu fi hajatin a'anuhum thumma qala jalisul masjidi ala thalathi khisalin akhin mustafadin aw kalimatin hikmah aw rahmatin muntadharah. Sesungguhnya masjid itu memiliki pasak-pasaknya. Maksud pasak di sini ialah para pengunjung yang setia. Kalau tidak ada pengunjung, seolah-olah masjid itu sudah runtuh, sudah roboh. Pasak. Bumi ni apa pasak bagi bumi? Bukit bukau. Wal jibala autada alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Tidakkah kami jadikan bumi ini terbentang luas dan bukit bukau gunung ganang itu sebagai pasaknya, yang menyebabkan struktur bumi ini tidak bergegar ataupun tidak terhuyung-hayang. Apabila Nabi menyebut masjid ini ada pasak, pasak bukan tiang masjid. Orang yang datang ke masjid sebagai pasak. Sebab dari segi spiritual, dari sudut kerohanian, masjid itu dianggap hilang ruh masjid apabila tidak ada pengunjungnya. Dan kekuatan yang ada pada masjid, bila ramai pengunjung maka dianggap kuat. Bukan kuat dari segi kuat jasad, tidak, sebab ini masjid kuat dari segi ruh beribadah. Bagaimana perasaan kita kalau kita pergi satu masjid yang jemaahnya ramai berbanding masjid jemaah dia 2-3 orang? Dari segi perasaan kita, kita pergi satu masjid tengok dua jemaah 2-3 orang, masjid mungkin besar berbanding dengan masjid yang ahli jemaahnya ramai. Dari sudut perasaan dalamnya kita rasa lebih apa? Kita rasa lebih kuat, lebih gagah. Itu autada, pasak. Allah Ta'ala menggambarkan kekuatan kerajaan apa dia? Fir'aun di zaman Nabi Musa. Tentera-tenteranya adalah sebagai autad, pasak bagi kerajaan dia. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autada wa fir'auna dhil autad, dan Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak. Apa maksud pasak di sini? Pasak ni bukannya makna Fir'aun memiliki binaan yang tiangnya kukuh tinggi. Pasak ni maknanya sokongan daripada askar-askarnya, bala tenteranya, penyokong-penyokongnya. Dia sebenarnya tak kuat tu. Sebab kalau tidak ada askar dia, tentera dia tidak kuat. Wa fir'auna dzil autad. Di sini Nabi SAW menggambarkan masjid juga ada autad. Inna lil masjidi autada. Masjid itu ada pasaknya, ada pengunjungnya. Manakala teman-teman duduk mereka adalah para malaikat. Malaikat adalah teman duduk kepada orang yang menjadi pengunjung masjid. In ghabu, jika mereka itu tidak hadir, maka para malaikat akan
merasai kehilangan mereka. Terasa bagi malaikat kehilangan mereka yang tidak datang ke masjid. Wa in maridu aduhum, jika mereka sakit, para malaikat menjenguk mereka. Allahu Akbar. Ini kelebihan orang yang biasa datang ke masjid. Orang datang ke masjid sekali-sekali dia sakit, malaikat datang kunjung dia, jadi tetamu. Mungkin dia tak tahulah sebab tak nampak, siapa nampak malaikat. Apabila malaikat menjadi tetamu, maka dia mendapat kemuliaan sebab malaikat ni adalah makhluk yang tugasnya membawa rahmat. Malaikat tugas dia membawa rahmat. Keliling kita ni banyak malaikat. Selain pada malaikat yang khusus, ada raqib atid, ada muaqibat, ada malaikat hafazah. Secara umumnya malaikat tugas dia adalah untuk intishar ataupun untuk libathi ar-rahmah, untuk sebarluaskan rahmat Allah. Apabila kita berada dalam majlis ilmu, sebenarnya kita bersama dengan para malaikat. Ma qa'ada qaumun, tidaklah duduk sesuatu kaum, atau ma jalasa qaumun majlisan, tidaklah duduk suatu kaum dalam satu majlis, dalam majlis di mana mereka itu yazkurun Allah, mereka ingat kepada Allah. Atau disebut dalam hadis yang lain, tidaklah sesuatu kaum yang duduk di masjid untuk yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling mempelajari sesama mereka. Maksudnya mereka berada dalam majlis untuk mengingati Allah. Boleh jadi solat berjemaah, boleh jadi majlis ilmu, boleh jadi baca Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan pastilah akan turun ke atas mereka ketenangan. Wa ghasyiathumur rahmah, mereka akan dipayungi, mereka akan dikelilingi dengan rahmat. Wa haffathumul malaikah, nazalat alaihimus sakinah, turunnya ketenangan, dinaungi dengan, diliputi dengan rahmat dan dinaungi oleh malaikat. Wa haffathumul malaikah, malaikat bersama dengan orang-orang yang berada dalam majlis untuk zikrullah, untuk ingat kepada Allah. Sehingga kalau orang itu sakit dan tidak hadir dalam majlis itu, malaikat akan kunjunginya, akan menziarahi yang sakit itu. Wa in kanu fi hajatin a'anuhum, jika mereka itu berada dalam suatu keperluan, suatu hajat, para malaikat akan membantu mereka. Summa qala, kemudian baginda bersabda, berkata, jalisul masjid ala thalathi khisalin. Jalis, teman setia. Jalis mana orang yang biasa duduk bersama dengan kita, teman rapat. Teman setia masjid itu berada dalam 3 perkara. Saudara yang memberi manfaat atau kata-kata yang bijak, ataupun rahmat yang dinantikan. Mereka adalah saudara yang boleh memberi manfaat kebaikan untuk kita, atau boleh jadi ianya termasuk kata-kata hikmah, kata-kata bijaksana yang memberikan banyak ilmu pengajaran. Atau yang ketiga, rahmat yang sentiasa dinanti-nantikan. Ini yang menjadi teman setia kepada orang yang sentiasa melazimkan diri dalam masjid. Perbuatan itu menjadi seperti satu saudara yang memberi kebaikan, atau ianya adalah kata-kata yang baik untuk kehidupan kita, dan ia adalah rahmat yang sentiasa dinantikan. Baik, kita habiskan, ada 2 lagi riwayat daripada Imam Ahmad dalam musnadnya, daripada riwayat Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah ni seorang rawi yang tidak kuat, tetapi mungkin ada sebab sokongan daripada riwayat yang lain, seperti nyatakan dalam nota kaki itu. Al-Hakim juga meriwayatkan daripada hadis Abdullah bin Salam, tanpa ucapan yang disebut dengan jalis al-masjid. Dan seterusnya, kerana ia tidak ada dalam kitab asal saya, maka dia berkata sahih berdasarkan syarat keduanya. Ini komentar
penulis ni dia mengambil penjelasan daripada Imam Al-Hakim bahawa hadis ini adalah sahih berdasarkan syarat kedua-duanya, mana syarat Bukhari dan Muslim. Hadis ini ada hadis yang mauquf. Kemudian lafaz yang berikutnya hampir sama dengan yang sebelumnya. Masjid itu memiliki pasak-pasak, mereka lah pasaknya, mereka memiliki rakan-rakan dari kalangan malaikat. Jika mereka tidak hadir, para malaikat tertanya-tanya tentang mereka. Jika mereka sakit, para malaikat akan menjenguk mereka. Jika mereka memerlukan sesuatu, para malaikat akan membantu mereka. Tak tahu kelebihan ini, maka kita tidak akan bersungguh untuk mendapatkannya. Sesiapa yang tahu kelebihan ini, maka dia akan berlumba-lumba. Beruntunglah sesiapa yang malaikat menjadi jalisuhu ataupun julasahu, teman rapatnya, teman yang duduk bersama dengannya. Malaikat ni kita tak nampak, malaikat gaib, makhluk yang gaib, tetapi dia bersama dengan kita. Kita ni ada koring keliling kita ni. Sama ada koring yang menyuruh kita buat yang baik atau koring yang menyuruh kita buat yang jahat. Dua-dua ada. Dua-dua koring tu ada. Boleh lihat dalam ayat surah Qaf. Qala qarinuhu rabbana ma atwaituhu wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Koring yang digunakan dengan maksud teman yang jahat dan teman yang buruk. Teman yang baik, teman yang buruk, yang jahat dan teman yang baik. Yang jahat itu adalah syaitan, yang baik adalah malaikat. Malaikat yang menjadi teman kita, tetapi dia tidak akan bersama dengan kita kalau ada sebab-sebab yang menyebabkan dia tidak boleh bersama dengan kita. Dalam hadis yang lepas pernah kita baca, ada 3 golongan yang tidak akan dihampiri oleh malaikat. Di antaranya ialah yang disebut dalam hadis pernah kita baca, ada apa dia? Al-mutadammikh bil khaluqi, orang yang bersaluk dengan wangian daripada za'faran. Ada pernah kita baca dulu. Kemudian orang yang berjunub sehinggalah dia mandi. Kemudian satu lagi apa dia? Ada 3 orang yang tidak dihampiri oleh malaikat. Dan banyak lagi kes-kes yang lain menyebabkan malaikat sama ada dia melaknat ataupun meminta supaya dijauhkan rahmat daripada orang-orang sepulan-sepulan. Na'udzubillah min zalik. Dan kita sepatutnya berusaha mencari sebab-sebab yang membolehkan kita mendapat rahmat, bukannya laknat. Kita membanyakkan taubat dan kita berusaha untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya bila kita berada di rumah, rumah kita menjadi sebab kepada malaikat masuk dalam rumah. Ini cerita di masjid. Kita kata cerita di masjid, takkan di masjid saja, di rumah pun. Di rumah pun sama juga. Kita nak rumah kita adalah rumah yang mabruk, yang diberkati. Malaikat masuk bersama dengan kita dan syaitan tidak akan masuk ke rumah kita. Tetapi kalau dalam rumah kita tu ada gambar, ada patung, ada anjing, malaikat rahmat tidak masuk. Innal malaikah la tadkhulu baitan fihi kalbun walau surah. Sesungguhnya para malaikat tidak masuk dalam rumah yang ada padanya gambar. Termasuklah gambar itu adalah timthal, tamathil, patung-patung dan juga anjing. Jadi kita pastikan unsur-unsur ini tidak ada di rumah kita supaya malaikat rahmat akan masuk ke rumah kita. Sebab kita tak nampak malaikat ni, kita tak nampak. Kalau kita nampak tak apa. Kalau kita nampak, maka kita akan, oh malaikat tak masuk. Kita pun buang gambar. Apa dia, apa-apa sebab lah. Satu ketika bila Nabi masuk ke rumah, dia tertunggu-tunggu sebab Jibril berjanji untuk datang lagi tu jumpa Nabi, tapi hari tu dia lambat sampai. Dia tertunggu-tunggu. Lepas tu rupa-rupanya didapati dalam rumah ada seekor anak anjing masuk, tak tahu masuk ke mana. Bawah katil ke apa, adalah di dalam hadis sebut rupanya ada anjing. Lalu diberitahu kepada Aisyah radhiyallahu anha, oh patutnya Jibril lambat datang, rupanya dalam rumahku ada anjing. Tak tahu anjing itu mari ke mana.
Mungkin ada yang sesak ke, masuk dalam rumah menyebabkan terhalang malaikat masuk ke rumah Nabi. Ada satu riwayat hadis menyebut. Akhir sekali daripada Abu Darda, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-masjidu bait kulli taqiyyin. Masjid adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Masjid adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Maknanya orang yang bertakwa, masjid ini adalah dia punya rumah keduanya. Rumah dia tu pun rumah juga, masjid tu dia anggap rumah dia juga, sebagai rumah orang yang bertakwa. Kalau seseorang tu tidak merasa masjid sebagai rumahnya, jadi kena semak balik di manakah sifat takwanya, sejauh manakah ketakwaannya kepada Allah. Baik, habislah tajuk ni. Ada soalan? Ya. Jika dilihat di sudut afdal, kita sepatutnya menunaikan solat di masjid yang dilakukan padanya azan, yang kita dengar azan itu. Ditunaikan solat fil masjidil ladzi yu'adzanu fihi, di masjid yang dilakukan azan. Semua masjid lakukan azan.